Boleh mula Kak? InsyaAllah Kak Syeda. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ya? Boleh Kak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma. Alhamdulillazi hadana li hadha nahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ini kita akan sambung pada sesi seterusnya pada ayat 18 Ustaz. Ayat 21 insyaAllah. 18. Kan? Sebab kita ayat ke 19 dengan 16 tu dalam Al-Mazah, ayat ke 18 dalam akhirat, ayat ke 17 tujuh langit tu kan. So hari ni ayat ke 18 tu kita bumi. Ya. So dengan itu kita silakan majlis Ustaz tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillahil Hadil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadiyihim ila yaumiddin amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Syukur kita yang tidak terhingga sebanyak-banyaknya kepada Allah. Kita masih lagi diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih oleh Allah untuk kita berada dalam majlis ilmu. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kebaikan yang banyak, manfaat yang banyak daripada sesi yang kita akan lalui pada pagi ini. Semoga majlis ilmu kita pada pagi ini dikurniakan rahmat oleh Allah. Allah menurunkan ketenangan, Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Allah menjadikan usaha kita yang sedikit ini sebagai salah satu amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dimaklumkan oleh Kak Syeda sebentar tadi, yang mana kita insya-Allah pada pagi ini akan menyambung ayat, kita akan mulakan dengan ayat bernombor 18. Ya, ayat nombor 18. Ayat yang ke-18 merupakan ayat yang berkaitan dengan sumber air untuk dijadikan sebagai tanaman. Okey, maklumat dia kita akan belajar nanti pada ayat 18 sehingga pada ayat nombor 20. Ya, sumber air untuk kehidupan, untuk pertanian, untuk haiwan-haiwan ini dia ada kaitan dengan langit. Okey, kita dah cerita pada minggu lepas, kita telah tadabbur tentang langit yang 7 yang telah pun Allah ciptakan. Daripada banyak manfaat langit itu adalah dikaitkan dengan sumber air. Jika kita boleh memahami tentang sumber air ini datangnya dari langit, langit tu ciptaan Allah, Allah yang jaga, nanti ia akan membawa kepada kita dapat mengukuhkan lagi keagungan Allah, kebesaran Allah. Setelah itu, insya-Allah kita akan memasuki kumpulan ayat 21 sehingga ayat nombor 22 berkaitan dengan haiwan ternak.
haiwan ternakan. Okey, kalau kita tengok susunan ayat dia, maksudnya dua cerita kan. Mula-mula sumber air untuk tanam tanaman. Maksudnya untuk tanam tanaman, kemudian Allah sebut tentang haiwan ternakan. Okey. Di sini kita dapat belajar perkaitan dia adalah haiwan ternakan ni pun nak hidup, dia memerlukan makanan, tanaman. Haiwan ternakan ni pun nak hidup, dia juga perlu apa? Dia perlukan juga apa? Minuman. Dia perlu juga sumber air. Maknanya sumber air ni, dia bukan sekadar untuk manusia tetapi juga untuk haiwan. Haiwan tu untuk siapa? Untuk manusia. Allah jadikan alam ni, Allah jadikan bumi ni adalah untuk manusia. Banyak manfaat yang manusia dapat. Tetapi isunya, adakah manusia ingat akan jasa, akan pemberian, akan kurniaan Allah tersebut? Itu perkara yang kita akan rungkaikan dalam suratul Al-Mu'minun. Jadi peletakan penceritaan dua perkara ni tentang tanam-tanaman, begitu juga haiwan ternakan ini, ia sebenarnya Allah Ta'ala nak sedarkan kita, Allah nak ingatkan kita tentang bahawasanya kita tidak lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sedar, kita mengakui bahawanya Allah lah merupakan sumber kehidupan kita, maka kalau kita dah tahu, kita kena buat apa? Kita berterima kasih, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, jadi kita mulakan terlebih dahulu dengan ayat nombor 18. Okay, ayat 17 kita dah sebut minggu lepas. Allah Ta'ala cerita tentang 7 langit. Kemudian kita masuk kepada ayat nombor 18 yang berada pada muka surat yang kelima. Okay, untuk dapatkan nota, saya telah letakkan link Google Drive, nota suratul Al-Mu'minun. Boleh ambil di ruangan chat. Ada tak di ruangan chat saya letak? Okay. Begitu juga dekat ruangan komen di FB Akademi Tadabbur. Okay, nota ini sebenarnya bukanlah nota yang sempurna, ya. Bukanlah nota yang bergantung pada nota semata-mata, tidak. Nota ni sebenarnya hanya kita meletakkan ayat, terjemahan ayat dan ada tafsiran ringkas yang kita letakkan pada setiap ayat. Baik, kita lihat ayat nombor 18. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa anzalna minas samai ma'am biqadar. Wa anzalna, dan kami telah turunkan, minas sama, iaitu dari langit. Okey, apa dia? Ma'a, air. Air tu apa? Adalah hujan. Okey, dalam terjemahan tu kita terjemahkan ma'a adalah hujan. Ma'a ni maknanya adalah air. Tapi kalau air yang datang dari langit, maka sudah pasti ia adalah hujan. Jadi Allah kata, dan kami, kenapa Allah kata kami? Kenapa Allah kata kami? Nak bagi tahu kepada kita bahawa datangnya dari mana, siapa yang turunkan. Dan kami turunkan dari langit itu ma'a, hujan. Allah turunkan dalam kuantiti yang bagaimana? Biqadar, qadar. Qadar tu maksudnya kalau kita sebut kadar kan. Kita selalu sebut berapa kadar dia. Kadar tu maksudnya sukatan lah. Jadi Allah kata kami telah turunkan hujan dari langit dengan kadarnya. Maksudnya dengan sukatan yang tertentu. Kenapa Allah menyebut Allah turunkan hujan dengan sukatan yang tertentu? Kejap lagi kita baca ulasan. Lepas Allah turunkan air hujan itu dari langit, okay, mengikut kadarnya, mengikut sukatannya,
Allah Ta'ala buat apa lagi air tadi? Sebab air tu kan dia turun. Jadi, kalau tak ditadah, kan, macam mana sedangkan sumber air? Tetapi Allah Ta'ala simpan air tu macam mana? Fa'askannahu fil ardi. Kan kami dan maka kami tempatkan air hujan yang turun tadi, ia tersimpan di bumi. Tuan-tuan, kita tak susah payah nak simpan air yang turun. Allah yang simpan dia. Allah simpan dekat mana air tu? Allah simpan air itu di bumi. Di bumi. Di bumi tempat simpan air apa? Kita semua sedia maklum. Di bumi ni kalau kita nak dapat air dekat mana? Kat sungai, kita dapat di tasik-tasik, kita dapat di air yang berada di bumi, mata air, mungkin perigi, kan? Itu Allah Ta'ala yang simpan. Danlah Allah bawa turun, Allah juga yang menyimpannya di bumi. Lepas tu Allah Ta'ala menyebutkan, wa inna ala zahabim bihi laqadirun. Dan Allah kata, dan sesungguhnya kami berkuasa melenyapkannya. Maknanya Allah Ta'ala bagi tahu, air yang kami simpan kat muka bumi tu, kami boleh hilangkan air itu. Macam mana Allah simpankan? Kita tahu kan kalau kita belajar tentang air, sumber air ni ada banyak sumber. Jadi Allah simpan air itu. Maknanya Allah Ta'ala kata apa? Kami yang bawa turun air tu, kami yang simpan air tu, kami juga kata Allah bila-bila kami boleh hilangkan air tu. Tapi sekarang ada setengah negeri, air tu Allah Ta'ala keluarkan dia. Itu yang jadi banjir. Itu yang air lebih daripada Allah keluarkan dia. Kalau kita fikir kan, air daripada hujan, Allah keluarkan dia. Allah simpan dan Allah boleh hilangkan. Okey, ayat 18 ni untuk kita perkukuhkan maknanya, maka kita kena tengok tafsiran ayat. Okey, apa sebenarnya yang Allah Ta'ala nak sampaikan pada kita tentang ayat 18 ni? Okey, kita baca ulasan Ibnu Kathir. Berkata Ibnu Kathir, maknanya tafsir daripada Ibnu Kathir. Al-Imam Ibnu Kathir ketika dia mengulas ayat 18 ni, dia cakap, dia kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pelbagai nikmatnya yang dilimpahkan kepada hamba-Nya yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi ayat 18 ni dikaitkan dengan apa? Nak dikaitkan nikmat Allah. Kenapa Allah nak sebut? Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita. Kalau kata kami turunkannya, bermakna datang dari Allah. Tidak ada sesuatu pun ia tidak berpunca dari Allah. Itu kita kena sedar tu. Kan, termasuklah air tadi. Lepas tu Ibnu Kathir dia kata, dan tidak juga dapat dihitung titisan air yang diturunkan dari langit. Cuba kita bayangkan. Kalau kita pergi negara-negara yang kekurangan air kan, ya Allah, dia sangat menghargai satu titis air yang mereka dapat minum ke dalam mulut mereka. Tetapi kita, ya Allah, membazir. Sebab apa? Sebab air dah banyak. Tapi cuba kita lihat negara-negara yang kering air dia. Dan dapat air pun susah. Jadi dekat sini kita dapat merasai, Masya Allah, kan banyaknya nikmat Tuhan dah bagi dekat kita. Kan, hujan yang turun, berapa titis yang turun. Kan? Orang-orang Arab dulu, mereka sangat memerlukan sumber air. Mungkin kita baca ayat ni taklah rasa, kita tak terasa sangat. Mungkin kita rasa penghayatan tu kurang sebab negara kita ni Allah Ta'ala kayakan dengan sumber air. Bahkan boleh bekalkan pula air kepada negara-negara yang lain. Kan? Orang kita ni yang biasa dapat nikmat nak sedar,
kalau nikmat tu tak ada depan mata. Tapi kalau nikmat tu ada, kadang-kadang kita tak sedar. Kan? Seperti Allah bagi nikmat apa? Allah bagi nikmat, Allah bagi kita nikmat kebebasan pergi ke mana-mana. Sekali Allah jadikan adanya COVID-19, baru kita rasa betapa nikmatnya boleh apa? Boleh bergerak ke sana dan kemari. Kita rasa aman kan? Nikmat aman, nikmat sihat. Macam itulah manusia. Sesaban hari dia lalu, kadang-kadang dia, yelah kan, nama pun manusia. Jadi walaupun kita selalu merasa cukup air kan, macam isu baru ni pun kita tahu Selangor kan, ada air, kurang air. Semua orang bising. Tengok, Allah bagi air, bukan air tak ada, air nak dihentikan sekejap je, nak diselenggara, semua orang dah gelabah. Cuba bayangkan, kalau air tu memang Allah Ta'ala tak datangkan. Itulah sifat kita ni sebenarnya. Ya, jadi kita yang baca ayat ni, kita pasti akan dapat jawapan. Oh, rupa-rupanya Allah Ta'ala nak ingatkan aku ni tentang air. Okey, lepas tu kita pergi kepada tafsiran ayat. Okey, apa makna ayat tu? Tuhan kata sukatan yang tertentu. Okey, Ibnu Katsir, beliau mengulas, dia kata ia sesuai dengan keperluan, tidak berlebihan yang akan merosakkan bumi dan pembangunan, dan tidak juga sedikit sehingga tidak cukup untuk mengairi tanaman dan buah-buahan. Namun ia bersesuaian dengan apa yang diperlukan untuk menyiram tanaman, untuk diminum dan apa saja yang diperlukan. Itulah maksud sukatan yang tertentu. Sukatan tertentu tu maksudnya taklah berlebihan, taklah berkurangan. Sesuai dengan keperluan manusia. Kan? Jadi moga-moga ayat ni menjadikan kita seorang yang syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Okay, lepas tu apa maksud Allah kata fa'askannahu fil ardi? Maknanya kami tempatkan air itu berada di bumi jika dia turun dari awan. Dan kami jadikan apa yang ada di bumi tersebut mahu menerimanya. Betul tak? Kan, kalau bumi ni tak nak terima air, macam mana air itu nak simpan? Tapi Allah Ta'ala telah jadikan bumi ni dia bersiap sedia untuk menyimpan air yang Allah bawa turun tadi. Allah simpan tu juga untuk meminum dan memakannya. Okey, maksudnya Allah jadikan di bumi tersebut, dia mahu terima air tersebut. Dia mahu minum air itu dan memakan air itu. Seperti biji-bijian atau tumbuh-tumbuhan. Tuan-tuan faham tak maksudnya? Maksudnya, kalau kita fikirkan, macam mana air yang kita siram dekat pokok, dekat tanah, pokok tu boleh hidup. Kita pernah fikir tak macam mana kan? Macam kita siram bunga kan, bunga. Kita siram kat tanah. Tapi macam mana kena pada boleh hidupkan pokok. Jadi kat situ ada satu sistem yang Allah dah buat. Tanah, kan dia turun. Kalau kita fikir, air tu untuk siram pokok. Kan, kenapa tak siram kat pokok? Kita siram kat pokok kan, tapi kan dekat tanah. Maksudnya tanah tu sendiri memang fungsi dia untuk apa? Untuk menerima air, untuk jaga air tu. Okey, jadi kita dah faham dekat sini, kemudian kita sambung sikit lagi. Ayat tu, kenapa Allah Ta'ala kata wa inna ala dhahabin bihi laqadirun, dan sesungguhnya kami berkuasa melenyapkan air itu. Apa maknanya? Okay, kita baca ulasan Ibnu Katsir. Okay, Ibnu Katsir kata Allah Ta'ala berfirman, maksud dia ulasannya adalah jika kami memilih untuk menurunkan hujan, nescaya kami akan turunkan. Jika kami memilih untuk tidak turunkan dia, pasti kami tak akan turunkan dia. Dan seandainya kami mengkehendaki, jika dia turun kepada kamu semua, lalu kami nak jadikan dia kering, kalau dia dah kering, kamu tak akan dapat ambil air itu semula dan juga memanfaatkan, nescaya kami juga boleh melakukan. Okey, faham tak setakat ni? Maknanya Ibnu Katsir dia nak
Ya, Ibnu Katsir ulas, dia kata semua berlaku tu atas kehendak Allah. Allah Ta'ala boleh memilih nak bawa turun ke, tak nak bawa turun ke. Kalau air tu dah turun, Allah Ta'ala tak nak bagi air tu kita dapat cari air tu, Allah Ta'ala boleh buat, kata Allah Ta'ala. Namun, kan, dengan kelembutan, kelatifan Allah, rahmatnya Allah, Allah turun kepada kamu semua air dari awan yang jernih lagi tawar, lalu berada di bumi dengan mengaliri sumber-sumber air yang terdapat di bumi, sehingga air-air itu membuka banyak mata air dan juga sungai-sungai. Kan? Ayat ni nampak macam bentuk ancaman, kan? Dan sesungguhnya kami berkuasa nak lenyapkan air yang turun kat bumi tu. Tetapi Allah buat tak pada kita? Allah buat tak pada kita air tu, kita korek tanah, korek lagi dalam. Tak jumpa walaupun setitis air. Tak, Allah tak buat. Walaupun Allah Ta'ala boleh buat. Kan? Allah berkuasa. Sebab apa? Setakat nak keringkan Tuhan yang turunkan, dia sekadar nak keringkan air, lagi Allah boleh buat. Tapi Allah buat tak? Jadi dia ayat ni dia bawa kita kepada, kita bertanyalah, kan. Soalannya, Allah buat tak? Allah mampu tak buat? Ya Allah, Allah mampu buat. Tapi Allah buat tak? Tak. Allah tak buat pun pada kita. Allah tak keringkan. Dulu pernah juga kita berlaku. Tapi itu sekejap saja. Tapi sekarang apa Allah buat? Alhamdulillah, kita ada badan-badan, institusi yang menguruskan yang menguruskan air. Mana sumber air tu? Allah yang buat. Kalau Allah perintahkan bumi ni jangan bagi mereka jumpa air, nescaya kita tak akan boleh jumpa air. Kita koreklah macam mana, carilah sumber air, tidak ada. Tapi alhamdulillah, negara kita ni kaya dengan air. Air sungai saja pun dah banyak. Tetap. Kalau tak ada air sungai, kalau tak ada air di empangan, macam-macam, rasa tak boleh hidup kita. Elektrik tak ada, untuk minum tak ada, macam-macam. Okay. Jadi ayat ni kita faham, tak perlu kita perpanjang-panjangkan dia. Tetapi sebelum kita pergi ayat berikut dia, saya nak kita hayati ulasan Al-Imam Sa'di. Imam Sa'di ni, dia ada buat tafsiran ayat dia ni. Dia ulasan Imam Sa'di ni, dia mengukuhkan lagi kita tentang kenapa Allah Ta'ala nak bagi tahu kita tentang ayat 18 tu. Okay, kata Imam Sa'di, ini merupakan peringatan darinya. Peringatan dari Allah kepada para hamba-Nya supaya mereka bersyukur di atas nikmat-nikmat Allah. Okey, dan kita juga kena membayangkan macam manalah kalaulah air tu tak ada. Seperti mana yang Allah pernah sebut dalam suratul Al-Mulk. Allah mengatakan pada ayat nombor 30 suratul Mulk, Allah mengatakan qul, katakanlah Muhammad, ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Bagaimana pendapat kamu sekiranya sumber air kamu menjadi kering, maka siapa lagi yang dapat mendatangkan air yang selalunya terpancar mengalir kepada kamu? Maka jawapannya siapa? Tentulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi tu, tanah tu, Allah yang punya. Semua bumi tanah ni dia ikut apa yang Allah Ta'ala nak. Kan? Begitu juga dengan air. Maka jawapan dia tak lain tak bukan, semua kembali kepada Allah. Jadi ayat 18 ni, kata Al-Imam Sa'di, peringatan kepada kita. Kan? Begitu juga sebenarnya supaya apa?
supaya kita bersyukur atas nikmatnya. Kalau orang fahamlah ayat 14 ni kan, dia baca, dia tadabbur, dia hayati, Masya Allah. Dekat ayat 18 pun kita dah tak tergambar berapa banyak nilai, berapa banyak dah yang telah Allah buat kepada kita. Kan ayat nombor 18 ni. Bayangkan kalau air tak ada. Allah Jalla mengetahui. Kata, tapi orang kita ni suka membuat kencaman, macam-macam. Biasa dapat air, tapi tak disyukuri. Sepatutnya dapat air, syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah apa? Syukur, ambil balik 6 sifat yang kita belajar. Kan? Engkau mengakui sumber air tu penting. Belajar sains, sumber air ni penting, sekian. Tapi macam ni nak syukur pada Allah? Sembayanglah, jagalah sembayang tu. Sembayanglah khusyuk. Seperti mana telah kita pelajari pada sifat orang beriman. Jadi ayat macam ni, dia mengukuhkan lagi tentang, ialah tuan-tuan bayangkan, kalau kita sedar, Allah dah buat banyak pada kita kebaikan kan, seperti sumber air. Jadi kalau kita semayang, bukan, kita nak semayang macam mana? Macam kita, orang bagi sumbangan dekat kita kan, kita akan cakap apa? Terima kasih, kita katakan, saya appreciate sangat, terima kasih kan. Cara kita ucap tu pun macam sangat menghargai. Tapi waktu kita semayang, nak ucap terima kasih pada Allah, kan dengan kita semayang tu, semayang kita main-main. Semayang, tapi pemikiran kita tak khusyuk. Kita nampak kan? Cara kita nak terima kasih pada Allah tu sambil lewa. Sebab apa? Sebab kita semayang tu tanda kita syukur pada Allah. Tapi semayang kita macam Allah berada di depan kita. Tapi muka kita pandang ke kanan, pandang ke kiri. Hati kita ni bukan hati yang pergi kepada Allah. Duk fikir tentang benda yang lain dalam solat. Kita tak nampak betapa teruknya kita. Kita marah dekat orang. Engkau ni tak terima kasih langsung dekat ibu kan, contoh kita katakan. Kita bengang tak? Kita marah tak? Orang yang tak terima kasih, tak balas budi kita, kita akan marah. Dan kita boleh ungkit balik. Tak kenang budi. Kan, betul tak? Kita kata pada orang, kita terasa hati. Tapi kalau kita pula dengan Allah Ta'ala, masa kita solat, apa kita buat? Waktu solat, apa kita buat? Patutnya kita jaga. Betul tak? Alamak, nak kena solat pula. Malasnya lah nak hilangkan solik-solikkan di muka ni kadang-kadang contoh. Alah, payah pula nak berhenti nak solat. Nampak tak? Kadang-kadang perasaan kita tu, tindakan kita tu, ya Allah. Bayangkan, kalau kita orang tak terima kasih pada kita, Allah tak appreciate kita, mungkin kita marah, sakit hati. Tapi kita dengan Allah, ya Allah, tak kenang budi betul lah hamba ni. Kan, tuan-tuan tahu tak ayat ni? Kan, faham kan? Ayat ni, Allah bagi tahu pada kita. Jadi sepatutnya jaga aku nak semayang bila nak semayang zuhur ni. Okay, aku nak semayang betul-betul, aku nak semayang. Terima kasih ya Allah, kerana kau bagi hari ni ada air. Aku boleh masak, aku boleh minum, aku boleh basuh baju. Kan, aku boleh mop rumah, aku boleh simbah pada pokok-pokok dan sebagainya, betul tak? Ya. Jadi cara kita berterima kasih pada Allah pada kita belajar sebelum ni lah. Solat kan? Nampak tak macam mana nak dapat khusyuk? Ingat tak kita bincang mula-mula dulu kan? Macam mana nak dapat khusyuk ni, orang tanya. Caranya itulah. Ayat-ayat yang datang lepas tu bagi jawapan lah kepada kita. Kan? Ingat balik jasa baik yang Allah beri pada kita. Kan? Kalau anak, dia akan jaga cakap dia. Supaya ibu dia tak kecil hati sebab banyak sumbangan dia. Macam mana pula kita dengan Allah? Sepatutnya kita lebih-lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kita terus kepada ayat 19 dan 20. Okey, ayat 19 ni Allah Ta'ala sambung daripada air yang Allah bawa turun dari langit tadi. Ya Allah simpan dekat bumi tadi tu.
Okey, so air yang telah Allah bawa turun ni fungsinya untuk apa? Inilah ayat 19 dengan ayat nombor 20. Okey, Allah Ta'ala kata, فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ. Kemudian kami tumbuhkan untuk kamu dengan air itu jannatin, kebun-kebun. Okey. Tanam tanaman. Ladang. Apa dia? Min nakhilin. Kebun-kebun daripada tamar. Allah sebut dulu pokok tamar, kurma. Pokok kurma tu macam mana dia boleh hidup? Sebab dia ada sumber air yang Allah simpan dekat muka bumi tu. Kan? Ada tak orang siram pokok tamar? Macam kita kan, tanam pokok durian. Kecil-kecil kita siram lah, dah besar. Macam mana air, macam mana pokok tu boleh membesar? Ada tak orang siram pokok durian yang dah besar, yang dah tinggi? Tak ada kan? Tapi macam mana dia dapat air? Itulah kita fikir. Air yang kat tanah tu lah, dia paskan. Dalam tanah tu gerakkan air tu. Allah je yang buat kerja semua tu. Tahu tak? Okay. Lepas tu Allah Ta'ala kata, adanya kebun anggur wa a'nabin, kebun anggur. Dahsyat ya. Ada kebun kurma dengan kebun anggur. Orang-orang dulu, orang Arab dulu, siapa yang ada kebun kurma, dia di antara orang yang kaya. Sebab dia ada tanah. Ya kan? Lepas tu ada kurma pula. Lepas tu kebun anggur. Kalau negara-negara Eropah kan, kalau ada kebun anggur ni sumber apa kan? Bukan senang tau nak jaga anggur ni. Kan? Payah nak jaga anggur ni. Siapa ada kebun anggur, kaya dia. Kan? Jadi Allah Ta'ala kata, daripada sumber air yang bawa simpan dekat tanah, ayat 18 tadi itulah, boleh hidupnya kebun-kebun tamar dan juga anggur. Okey. Jelas ya? Dia kalau kita belajar ilmu apa dekat sini dia panggil? Ilmu pertanian kan? Selalu Allah sebut kurma, kebun anggur. Kalau baca nanti dekat suratul Kahfi, kalau kita baca cerita seorang lelaki yang memiliki 2 kebun anggur tu kan. Lepas tu Allah keliling dia pokok tamar. Sebab apa Allah kata? Allah letak pokok kurma keliling pokok-pokok anggur. Ni ada jawapan dia. Sangat menarik. Siapa nak belajar ilmu pertanian, pokok tamar boleh ke dekat dengan pokok anggur. Memang fungsi pokok tamar tu melindungi juga pokok anggur tu. Kita kena study dalam suratul Kahfi. Okay, kita belajar dekat sini. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa lagi? Allah Ta'ala kata, fiha fawakihu kathirah. Kamu beroleh di dalam kebun-kebun itu juga ada buah-buahan yang banyak. Buah-buahan yang banyak. Maknanya, bukan sekadar ada pokok tamar, bukan sekadar ada pokok anggur, kebun anggur, tapi ada buah-buahan yang lain. Rupanya buah-buah yang lain pun boleh tumbuh sebenarnya dekat kawasan tamar dan anggur. Tapi sumber tu dari mana? Nak hidupkan kebun tamar, nak hidupkan kebun anggur, nak hidupkan buah-buahan tu. Tentu jawapannya daripada apa? Daripada ayat 18 tadi tu. Okay, lepas tu Allah Ta'ala kata, dari buah-buah ni kamu buat apa? Wa minha. Dan daripada. Okay, tolong ambil perhatian dekat perkataan daripada ni. Dan daripadanya takulun, kamu makan. Daripada buah-buahan tu kamu makan. Okey, dekat sini kita kena ambil perhatian, sebab ayat ni kalau kita kena perincikan sikit lagi, sebab dia akan menambahkan lagi rasa nikmat Tuhan. Okey, kenapa mula-mula Tuhan kata dekat kebun tamar, dekat kebun anggur tu kan ada juga buah-buahan yang lain.
tak tahulah buah-buah lain apa. Mungkin delima ke, mungkin buah apa, kita tak tahulah. Kan secara spesifiknya. Kan. Lepas tu Allah kata daripada buah-buah tu, kamu makan. Kenapa Allah kata daripadanya kamu makan? Maknanya apa? Kenapa ada perkataan daripadanya kamu makan? Yang berterusan. Okey, berterusan lagi apa kita boleh faham pada perkataan wa minha, daripadanya kamu makan. Nak menunjukkan kepada kita sebenarnya buah-buahan ni bukan sekadar kita makan je. Kita buat apa lagi? Faham tak maksudnya? Daripadanya kamu makan. Bermakna buah-buahan tu banyak benda boleh buat. Antaranya adalah makan. Kita faham tak maksudnya? Buah-buahan tu dari banyak perkara kita boleh buat daripada buah tu, makan. Selain pada makan, inilah jawapan dia. Sebenarnya Allah Ta'ala nak beritahu pada kita, buah-buahan tu banyak benda kamu boleh buat. Kamu boleh berniaga, kamu boleh jual. Kadang-kadang orang tanam buah, dia tak makan. Dia buat apa? Dia jual. Betul tak? Dan mungkin dia hadiahkan pada orang. Mungkin dia wakafkan. Ada tuan buah tu dia tak makan. Kadang-kadang daripada buah tu dia buat apa? Macam-macam. Jadi, penggunaan perkataan wa minha daripadanya nak menunjukkan bahawa ada banyak manfaat buah-buah tu. Antaranya kamu makan. Sebab apa Allah Ta'ala menyelitkan kamu makan tadi? Nak menunjukkan bahawa tujuan utamanya adalah untuk kamu makanlah. Untuk kamu hiduplah daripada buah-buahan itu. Okey, jelas kat situ. Okey, kemudian kita sambung satu lagi dekat ayat nombor 20. Allah Ta'ala juga mengatakan وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ, dan pokok yang asalnya tumbuh di gunung Tur Sina. Okey, gunung Tur Sina tambutu bid-duhni wa sibghil lil akilin, yang mengeluarkan minyak dan lauk bagi orang yang makan. Okey, dia begini. Allah Ta'ala kata daripada sumber air tadi tu, okey, bukan sekadar dapat menumbuhkan kebun kurma, kebun anggur, kebun-kebun buahan yang lain, tetapi daripada air itu jugalah tumbuhnya satu pohon. Pohon ni sebenarnya namanya adalah zaitun lah. Sebab Tur Sina, gunung Tur Sina itu memang disebut khas ada pokok zaitun. Daripada pokok zaitun itulah mengeluarkan apa? Biduhnin. Dia mengeluarkan minyak. Wasibghil lil akilin, dan juga lauk bagi orang yang makan. Maknanya pokok zaitun. Pokok zaitun banyak mengeluarkan tentang apa? Tentang minyaknya. Okey, jelas. Ini sebenarnya cerita tentang pokok zaitun. Okey. Jadi ayat ni kita faham secara umum kita faham tentang daripada sumber air dari langit tadi itulah menumbuhkan tanaman. Okey. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kenapa Allah hanya menyebut pokok kebun tamar dengan kebun anggur? Kita baca ulasan As-Sa'di. As-Sa'di mengatakan Allah menyebut dua jenis tanaman ini secara khusus, secara spesifik, sedangkan air itu tumbuhkan juga pokok-pokok lain. Kenapa? Disebabkan kehebatan dan pelbagai manfaat.
Okey, yang ada pada kedua pohon tersebut dibandingkan dengan tanaman yang lain. Ini kita belajar kaedah apa? Dia panggil kaedah mengspesifikkan sesuatu yang umum. Jadi kalau kita nak tahu perkara yang banyak manfaat, ia ada kelebihan, kita kena tengok kaedah dari sudut benda yang umum Allah spesifikkan. Seperti mana pohon tamar dengan pohon anggur tadi. Sebab tu kita tak naklah panjang lebar cerita tentang pohon tamar tu, sebab kita dah pernah ulas dekat surah Rahman dulu. Kalau masih ingat, kita pernah belajar dulu dekat surah Rahman, memang Allah disebut tentang pohon tamar. Ingat tak kan? Kita belajar dalam banyak-banyak rahmat Allah, adanya Allah hidupkan pokok tamar. Saya tak nak sebut panjang lebar tentang kelebihan buah kurma itulah. Tapi kita tahu kan buah kurma kan dia boleh tahan lama, boleh berada pada sepanjang musim. Betul tak? Buah tamar tu. Sebab tu Allah selalu sebut tamar. Mungkin penghayatan kita kurang, mungkin kita tidaklah terkesan sangat dengan ayat ni kerana negara kita bukan pokok tamar. Tapi kita kena faham ya, situasi ayat Quran ketika turun memang dia mengikuti apa yang ada pada zaman itu. Kan? Dengan zaman itu, dengan panasnya, dengan padang pasir dia kan. Jadi mereka memang mereka tidak dapat menafikan lagi tentang kewujudan pohon tamar yang banyak manfaat dia. Okey, jelas ya? Okey. Jadi kita teruskan dengan ayat yang berikutnya. Okey, ayat yang berikutnya adalah ayat yang Allah juga sambung lagi sumber air sebenarnya. Kalau dekat ayat 19 dan 20, sumber air untuk tanaman. Okey. Ayat 21 dan 22 ni sumber air bukan. Dia ada kaitan dengan sumber air juga, tetapi Allah lebih menekankan pada haiwan ternakan. Okey. Pada haiwan pada haiwan ternakan. Okey. Ayat 21 sudah pasti ada hubung kait dengan ayat sebelumnya. Ayat 21 macam ni. Kalau kita nak faham satu ayat, kan baca ayat 21 22 ni pasal nikmat binatang ternakan. Okey, sudah pasti ayat 21 22 ni dia terikat. Dia ada hubung kait juga dengan ayat sebelum. Sebelum ni kita belajar tentang apa? Tentang tumbuh-tumbuhan kan? Tanam-tanaman kan? Okey, jadi dia ada kaitan juga dengan binatang ternakan. Dekat mana perkaitan dia? Okay, kita baca dulu tentang ayat 21-22 ni. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternakan itu terdapatnya pengajaran. Pengajaran, ada teladan. Ibrah ni, orang sebut ibrah. Pengajaran. Okey. Maknanya pada haiwan-haiwan ternakan ni, seperti unta, seperti lembu, seperti kambing, dekat haiwan tu sebenarnya dia bagi kita satu pelajaran. Dia beri kita satu pengajaran. Okey. Apa yang Allah Ta'ala nak kita ambil pelajaran, pengajaran daripada haiwan ternakan ni? Allah kata, nusqikum mimma fi butuniha. Kami beri kamu minum. Dekat sini,
Dia ada tentang kamu minum. Okey. Apa yang ada di dalam perutnya? Okey, kamu minum yang ada di dalam perutnya. Maksudnya apa dalam perutnya tu? Okey, susu lah kan? Okey. Satu. Lepas tu Allah kata, وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ. Dan daripada haiwan ternakan tu juga, kamu beroleh banyak manfaat. Dekat sini dia ada yang kedua. Kamu boleh banyak dapat faedah lain. Okay, so pelajaran yang Allah Ta'ala nak kita ambil. Okay, pengajaran tu dikaitkan dengan Allah lah. Kamu dapat daripada haiwan ternakan tu jadi sumber minuman. Susu-susunya. Lepas tu yang kedua, kamu boleh dapat banyak apa? Faedah. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala kata lagi, وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Dan daripadanya juga ia menjadi apa dekat sini? Dia menjadi sumber makanan. So ada 3. Ada. Sekejap ya. So dekat sini Allah menyebut tentang kejap. Okey, kat sini ada 3 lah. Satu apa dia? So tadi nota tu. Minum, kemudian kita dapat banyak manfaat daripada haiwan ternakan tu. Okey, kita ulas lagi apa manfaat tu. Lepas tu dia jadi sumber makanan untuk kamu. Haiwan ternakan tu. Okey, adakah hanya 3 saja? Allah sambung lagi. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. Dan di atas binatang-binatang itu, di atas binatang-binatang tu buat apa? Di atas binatang-binatang tu, di atas belakang. Di atas belakang tu ini fungsi yang keempat. Di atas belakang binatang-binatang itu, serta di atas kapal-kapal kamu angkut. Rupa-rupanya, haiwan ternakan ni juga boleh menjadi sumber pengangkutan. Okey. Bukan sekadar kita yang tunggang dia, tetapi barang-barang nak bawa pun perlu ada diletak di atasnya. Macam kita, kalau kita tukar, bukan tukar ayat. Ayat ni dalam budaya dulu. Tapi kalau macam kita tukarlah dalam haiwan-haiwan yang lain. Sebab tu kalau tuan-tuan nak tahu contoh-contoh yang lebih contemporary, kalau tuan baca tafsir Al-Azhar, Buya Hamka, kalau dia ulas ayat tu, dia akan bawa contoh-contoh yang ada pada orang Nusantara lah. Dia akan cerita lah. Kalau macam tadi kita cerita pokok kelapa, pokok kurma kan. Kita cerita pohon buah anggur. Mungkin ayat tu kita tak nampak. Tapi kalau kita fahamkan ayat tu, kaitkan dengan kita, macam pokok kelapa ke dan sebagainya. Termasuklah kepada haiwan-haiwan ni. Jadi dekat sini, secara umum kita dapat tentang 4 perkara yang dikaitkan dengan haiwan ternakan tadi. Tetapi haiwan ternakan tadi, kita tak akan dapat 4 faedah tu. Melainkan haiwan ni kena hidup. Betul tak? Haiwan, kalau haiwan tu tak hidup, macam mana kita boleh nak minum susu dia, nak dapat faedah lain daripada haiwan tersebut, nak dijadikan tunggangan, nak letak barang, nak jadikan daging dia kita boleh makan. Semua itu takkan berlaku jika haiwan itu sendiri tidak diberi makanan dan juga minuman. Sebab tu ada kaitan dengan ayat sebelum ni. Okay. Jadi haiwan-haiwan ni makan apa? Makan rumput ke? Makan apa? Ada kaitan dengan ayat nombor 19 dengan 20 tadi.
Lepas tu ayat 19 dan 20 itu, tanam-tanaman tu takkan boleh hidup kalau tanpa sumber air. Sumber air itu pula takkan dapat kita jumpa kalau tidak diturunkan daripada langit. Nanti hujungnya pergi kepada mana? Hujungnya akan pergi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Kita Ustaz, ulas. Ya, silakan. ibrahnya daripada ayat 18 sampai 22 tu kita kena kisah kekuasaan Allah yang patut kita kagum lah. Daripada kekaguman tu baru kita lahir rasa syukur. Ya. Sebab itu dekat nota awal-awal kita letakkan dekat atas ni kan, nampak tak ni kan? Sebab tu kita letakkan kumpulan ayat 12 sampai ayat 22 ni, dia sebenarnya untuk apa? Membuktikan keagungan Allah. Okey, manusia ni kadang-kadang kita perlu lebih detail. Kan? Kita perlu lebih spesifik lagi. Kan? Jadi untuk membuktikan keagungan Allah Ta'ala tu, kena tunjukkan bukti yang depan mata. Bukti yang pernah rasa, pernah guna, selalu guna. Jadi Allah Ta'ala perincikan. Jadi betul lah seperti mana yang Kak Liza ulas tadi tu. Memang betul. Jadi daripada keagungan Allah Ta'ala ni, yang membawa kesimpulannya bahawa kita tak boleh hidup kalau tanpa Allah Ta'ala ni. Kan? Nak hidup ni ialah ada masa kita perlu berkenderaan. Kan? Kita perlu berjalan. Perlu apa? Perlu pengangkutan dan sebagainya. Nak makan, nak minum. Macam itulah dulu orang-orang Arab lagilah. Mereka memang contoh yang memang ada di sekeliling mereka, dan mereka memang pernah rasa pun nikmat tu. Jelas dekat situ kan. Macam okey, sampailah juga kepada kita semua. Okey, nampak tak bentuk cara nak memperincikan. Allah akan bagi contoh-contoh yang memang telah pun mereka lalui, mereka rasa, mereka hidup, mereka pernah pegang, mereka pernah minum dan sebagainya. Betul lah ulasan tadi tu. Okey. Jadi bukan tetapilah, maksudnya perkara utamanya sebenarnya dia dekat sini. Ayat langit ni, dia dekat air ni lah. Nampak kan? Dia sebenarnya dekat sini. Sekejap ya. Dia dekat sumber air ni tadi. Sebab tu apabila kita faham satu ayat, kita cari dia punya hubung kait dia lah. Jadi sebenarnya sumber air. Sumber air ni lah pecah jadi tanam-tanaman, dan juga daripada tanaman. Dia macam kita panggil dia punya supply chain, food chain lah kan. Betul tak? Soalannya daripada air keluarnya apa? Tanaman. Tanaman lah. Tanaman ni semualah. Okey. Daripada tanaman ni, dia supply pula pada siapa? Kan? Supply pada siapa? Dia pecah dua. Tanaman ni lah. Ya, pada manusia. Lepas tu pada siapa? Dia supply pada siapa? Dia supply kepada haiwan ternakan tadi. Nampak tak pecahan dia? Lepas tu haiwan ternakan ni pula siapa yang guna pula? Patah balik kepada, dia supply balik kepada manusia tadi. Tengok. Air tadi kepada siapa? Manusia tadi. Jadi sebenarnya ayat tu nak tekankan tentang siapa? Sebenarnya fokusnya pada manusia. Lepas tu kita cari, siapa bagi sumber air ni ya? Siapa hidup tanam-tanaman ni ya? Siapa haiwan ni ya? Jawapannya pasti Allah. Sebab itu Allah selalu kata, kalau kamu kira nikmat Tuhan, kamu takkan dapat kira. Kita memang takkan dapat balas jasa baik Allah Ta'ala.
Jadi cara kita nak berterima kasih pada Allah ikut yang Allah pesan pada sebelum ni. Antaranya pasal solat lah. Kan? Selama ni, yelah saya sendiri pun kita kena baikilah semua. Kita mengakui akan kelemahan diri kita. Tapi kita belajar ni adalah untuk mengukuhkan iman kita dan tindakan kita nak jadi orang yang beriman. Lepas tu bukan sekadar kita tunjukkan rasa syukur tu. Dan tunjukkan rasa syukur dengan berusaha nak solat dengan lebih khusyuk. Ada syukur tu berusaha nak solat, pelihara solat tu dan sebagainya kan. Allah offer pula dengan syurga Firdaus yang kita belajar tadi. Ya Allah. Kita bayangkan macam kalau kita buat analogi macam ni lah. Engkau memang patut terima kasih pada mak engkau, betul kan? Engkau patut terima kasih pada mak engkau kerana mak engkau lahirkan engkau, contoh kan? Memang kita kata jawapan dia itu. Allah Ta'ala ni, kan? Memang kita kata analogi seperti itu, tetapi Allah Ta'ala sediakan pula pada kita dengan syurga Firdaus. Tuan-tuan faham tak maksudnya? Allah buat semua untuk kita. Lepas tu kita terima kasih pada dia dengan jalan syukur. Allah balas pula rasa syukur tu. Nampak tak keihsanan Allah Ta'ala? Itulah yang kita nak pelajari daripada suratul Al-Mu'minun. Jadi kita pelan-pelan kita belajar. Ya, pelan-pelan kita belajar supaya setiap ayat tu kita dapat rasa dia, kita dapat tanamkan dalam pemikiran kita. Kita jadikan dia sebagai pengukuhan kepada nak ubah diri kita. Okey. Kita lanjutkan lagi kepada ayat yang berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nak tanya sikit Ustaz. Apa saya boleh tengok semalam daripada ayat 18 sampai ke ayat 22 ni, dia macam umum apa Allah terangkan mengenai apa kenikmatan yang diberikan, tetapi pada ayat yang 20 tu mengapa macam ada spesifik kepada satu pokok itu, macam ada penekanan apa yang Allah nak sampaikan dalam kepada keumuman, tapi ada pengkhususan kepada satu pokok ni dan pada satu tempat ini. Okey, puan apa yang bertanya ya? Puan apa yang bertanya ya? Saya lupa, saya tak nampak nama Cik dia. Nyonya. Okey, macam ni puan. Tadi kita dah terangkan. Okey, tak apa. Persoalan tadi sangat baik. Kenapa benda tu umum, kemudian Allah spesifikkan, jawapan dia di sini. Kita dah nukilkan kata-kata As-Sa'di kat sini. Okey, Imam Sa'di dia ulas. Dia ulas, dia kata Allah menyebutkan dua jenis tanaman ni secara khusus. Kenapa? Nak menunjukkan tentang kehebatan. Maksudnya keutamaan pokok tu. Termasuklah ada banyak manfaat daripada pokok tu. Bukan Ustaz, pokok ni Sajaratun Tujumindu tu, Taurus Saina tu. Mengapa di situ dia spesifikkan satu perkataan, satu pokok tu? Satu pokok tu, iyalah, dia seperti mana ulasan yang ni jugalah. Seperti ulasan pada ayat nombor 11 tadi. Dalam masa yang sama, kalau kita mengaji tentang kelebihan pokok zaitun tu kan. Kalau kita belajar dari sudut kelebihan pokok zaitun tu memang banyaklah. Tu orang makan minyak zaitun tu. Dalam masa yang sama, jika kita nak kaitkan dari sudut tempat, macam kita belajar dalam surah At-Tin, kalau macam dalam surah At-Tin tu Allah bersumpah dengan Wat-Tini Wat-Zaitun. Memang sebut jelas-jelas tentang pokok zaitun. Kalau dari sudut tempat, Gunung Tursina ini, okey, dia dikaitkan dengan kisah salah satu Rasul Ulul Azmi, iaitu Nabi Musa. Okey. Gunung Tursina ni
kalau kita cari dalam Quran ada 6 tempat kalau tak silap saya yang Allah Ta'ala sebut tentang perkataan watur. Dia kadang-kadang dalam Quran Allah sebut tur saja, tur. Kadang-kadang dia ada tur sinin, kadang-kadang dia ada saina. Macam kita baca dalam ayat ni, dia sebut tentang turi saina. Kadang-kadang dia ada turi sinin, macam dalam surah Tin. Kadang-kadang guna tur saja, macam dalam surah Tur, watur. Okay. Kalau puan tanya dari sudut kenapa Allah sebutkan kelebihan tempat, dia kalau kita tengok dalam konteks, kalau tengok dari konteks penceritaan ni, dia sebenarnya dia nak fokus tentang, dia macam ni. Ayat ni macam Tur Sina, dia gunung Tur Sina. Okey. Adakah gunung Tur Sina tu dalam konteks ayat ni nak fokus pada kelebihan tempat gunung Tur Sina itu, atau nak lebih fokus kepada tumbuhan yang ada di atas gunung Tur Sina itu? Kat situ. Tuan jelaskan. Contoh kalau kita tengok dalam konteks ayat dalam surah Watin pula. Kalau surah Watin tu, dia nak tekankan waturi sinin, nak tekankan pada masalah buah tu saja, atau nak ditekankan dengan konteks tempat buah itu tumbuh. Ada dua perbezaan, faham ya? Tempat itu satu isu, tumbuhan yang berada di atas tempat itu satu isu. Kalau dalam konteks Suratul Mu'minun, sebab ayat core dia duduk dekat ayat 18 yang pasal air yang turun dari langit tadi tu. Jadi kalau kita ikut ayat ibu dia 18 tu, maka dia nak dikaitkan dekat ayat nombor 20 ini pada tumbuhan yang ada di atas gunung Tur Sina itu. Sebab itu Tuhan kata min turi Sina. Takhruju ni yang keluar, yang tumbuh. Maknanya ayat ni sebenarnya dia nak lebih fokus kepada topik nak bincangkan tentang tumbuhan yang berada di atas gunung Tur Sina tu. Sebab itu Allah kata, daripada itulah Tuhan kata tambutu biduhni. Dia keluarkan minyak dan juga wasibri lil akilin. Maknanya konteks ayat ni perbincangannya banyak menjurus kepada sumber makanan tu, pada sumber kehidupan manusia tu. Tetapi kalau kita ada ruang, kalau kita nak tengok konteks tempat tu sendiri, memang ada jawapan dia, puan. Memang ada jawapan dia. Kalau nak fokus dari sudut tempat, Tur Sina saja, contoh, nak fokus pada tempat, maka tidak dinafikan. Tur Sina sangat dikaitkan dengan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Dalam Quran, kalau jumpa Tur Sina, perkataan Tur ataupun Turi Sinin semua rujuk pada Nabi Musa. Kenapa? Kerana ada kaitan dari sudut Nabi Musa Rasul Ulul Azmi. Nabi Musa Rasul yang diagungkan oleh semua manusia. Orang Kristian pun mereka mengiktiraf Nabi Musa, orang Bani Yahudi pun mengiktiraf Nabi Allah Musa, orang Islam pun mengiktiraf tentang Nabi Allah Musa. Jadi kalau kita nak fokus pada tempat, dia akan difokuskan dengan apa? Dengan Nabi Musa. Dekat situ. Jelas kan? Faham? Kalau puan tanya saya tadi, ya. Kalau dari sudut konteks yang lain, nak tekan pada tempat, ya. Namun begitu, kalau kita tengok keseluruhan konteks ayat perbincangannya, dia memang nak fokus tentang dari sudut sumber kehidupan tadi. Dia bukan nak fokus tentang tempat, tetapi boleh diulas dari sudut apa kepentingan Gunung Tur Sina tu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jelas, puan? Jazakallah khairan. Wa antum fajazakillahu khaira. Okey. Ada soalan lain sebelum kita teruskan sedikit lagi? Okey.
Kalau tak ada, kita teruskan dengan yang berikutnya. Okey, ulasan ni tak apa, kita dah baca tadi. Okey. Sekarang, saya kena baca sikit lah untuk terangkan ni. Kalau yang minuman ni okey lah, kita faham dah sebab dia susu daripada minuman tersebut. Okey. Beroleh banyak manfaat ni apa? Dekat sini dia agak general. Dia agak umum lah. Dia tak cerita manfaat dia spesifik apa. Okey, kalau kita baca dekat tafsiran ayat ni, contohnya apa? Buat pakaian dari kulit, kata Ibnu Katsir, boleh ambil bulu-bulu dia, betul tak? Kalau macam di atas belakang haiwan tu apa? Sama ada kita letakkan bebanan berat di atas dia ke, ataupun kita sendiri yang tunggang haiwan-haiwan itu. Okey ya. Okey, kalau kita nak mantapkan lagi tentang haiwan-haiwan ni untuk apa, ataupun nak tahu contoh haiwan-haiwan lain, nanti kita kena baca dekat Suratul Nahli ayat 5 hingga ayat 8. Ni surah Lebah ayat 5 dengan ayat nombor 8. Kalau kita baca ayat ni, kita akan dapat lagi jawapan kepada yang ni. Kerana Allah kata dapat banyak manfaat, faedah, tapi Tuhan tak cerita. Sebab itu, dalam kaedah memahami sesuatu ayat, kita boleh merujuk kepada ayat lain yang berkisarkan topik dan tema yang sama. Macam Suratul Nahli ayat 5 hingga 8. Kalau kita baca dekat sini, kita jumpa perkataan wal an'ama khalaqaha, dan dia juga menciptakan haiwan ternakan untuk kamu. Okey, haiwan tu Allah ceritakan. Haiwan ternakan tu guna untuk apa? Allah terangkan dekat ayat 5, 6, 7 dan 8. Masya Allah. Jadi Allah kata apa? Lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Allah kata antaranya apa? Ada yang padanya terdapat benda-benda yang memanaskan tubuh daripada sejuk. Apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Yang boleh kita gunakan daripada haiwan ternakan tu, dia boleh digunakan untuk memanaskan tubuh kita apabila kita kesejukan. Dia merujuk kepada apa tu? Bulu. Ya, merujuk kepada bulu-bulu dia. Kalau kita baca ayat ni, inilah jawapan kata dapat banyak manfaat tadi. Rupanya haiwan ternakan tu, daripada haiwan tu, kan kita boleh guna bulu-bulu dia untuk buat pakaian, mengelakkan daripada kesejukan. Lepas tu Allah sebut beberapa faedah yang lain termasuk kamu makan. Ni kita jelaslah. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala kata lagi, walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahuna. Tasrahun. Allah kata, dan bagi kamu pada haiwan tu juga ada yang menarik hati ketika kamu membawa balik untuk kamu berehat. Ada haiwan tu sebagai apa? Jamalun. Sebagai menarik hati ketika kita nak bawa balik dia berehat, dan ketika kamu keluar membawanya. Okey, patut Allah sebutlah panjang lebar lagi lah. Nak membawa apa? وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ. Kat sini Allah terangkan apa yang letak kat belakang haiwan tu. Dalam surah Mukminun, Allah kata ayat nombor 7 ni, haiwan-haiwan itu membawa barang-barang kamu ke mana negeri yang kamu tidak dapat sampai kepadanya melainkan bersusah payah. Maksudnya apa? Ialah nak bawa barang. Macam kita angkut dalam kereta, tak cukup kat dalam, letak dekat atas kereta tu pula. Betul tak? Kesian kita ni. Kan? Tapi bebanan dia, Masya Allah.
Kan bagaimana haiwan ni? Kan jalan jauh-jauh nak tempuh padang pasir, betul tak? Berhabuk, panas, sejuk. Tapi haiwan-haiwan ni dia tidak pernah mengenal erti panas, erti sejuk. Angkut kulu dan ke hilir. Sini dapat jawapan lah, angkut barang-barang. Okey ya. Itu maksud lain, ayat lain dalam surah An-Nahl ayat 5 hingga 8. Okey, boleh bacalah dengan lebih lanjut. Dalam surah Yasin ada maklumat ni juga. Sama macam surah Al-Mu'minun tadi. Allah kata, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Ni Allah kata, tidakkah mereka melihat bahawa kami telah menciptakan binatang-binatang ternakan antara jenis-jenis makhluk yang kami ciptakan dengan kekuasaan kami untuk mereka miliki. Kalau kita baca dekat surah Yasin, dia sama juga maklumat tu macam surah Al-Mu'minun dari sudut ibrah dia. Tapi dekat sini Allah kata, haiwan-haiwan tu kan kami bagi kau boleh miliki dia. Lepas macam mana kita nak miliki dia? Allah jinakkan mereka. Lepas jinak tu, boleh guna dia. Guna untuk apa? Kalau haiwan tu tak jinak, macam mana kau nak jadikan dia sebagai kenderaan dan sebagainya kamu makan. Dapat banyak faedah lain. Dapat juga minum dia. Afala yashkurun. Mengapa mereka tidak mahu bersyukur? Rupa-rupanya, kenapa Allah Ta'ala sebut maklumat tadi tu? Sebenarnya hujungnya kepada membawa kepada apa? Perintah bersyukur. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala seperti nak menempelak mereka yang tidak mahu bersyukur. Okay. Kalau kita baca pada ayat dalam surah Al-Furqan, ayat 45 dan 50, kita dapat jawapan dia. Mereka-mereka ni bersyukur tak pada Allah? Ramai tak yang bersyukur kepada Allah? Jadi kalau kita baca dekat surah Al-Furqan, ayat 85 sampai 50, okey, kita akan jumpalah sekali kat sini, ayat 50 ni. Ni boleh bacalah. Dekat sini Allah Ta'ala cerita serba sedikit maklumat tentang macam mana air hujan tu turun. Ini ayat surah Furqan ni di antara ayat yang boleh kita jadikan sebagai sumber nak mengetahui kejadian hujan tu. Macam mana hujan tu boleh, macam mana bumi tu ditipu hujan. Dekat sini kita bacalah. Cuma kita tak nak perincikan ayat ni kerana kita nak pergi kepada yang apa manusia buat setelah mereka tahu tak boleh hidup tanpa Allah ni. Tak boleh hidup tanpa Allah. Jadi Allah selalu ulang ayat ni. Ulang ayat ni. Jadi Allah mengatakan pada ayat 50 tu, Allah kata, okey, kita bacalah ayat ni sedikit, 48 ni. Allah kata, dia pergi pada terjemahan terus ya. Allah mengatakan, dan dialah Tuhan yang menghantarkan angin. Cuma dekat sini sepatutnya diterjemah angin. Dia kena dalam bentuk plural dekat sini. Okey. Cuma bahasa kita tak betul lah. Dia sepatutnya angin. Sebagai berita gembira sebelum datangnya rahmat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang bersih lagi suci. Okey. Dekat sini, air hujan yang nak turun yang bersih suci tu, dia ada kaitan dengan angin. Kami hidupkan air itu di bumi yang mati. Sebab angin ni lah sebenarnya yang menolak awan. Awan itulah sebenarnya yang menurunkan air hujan. Air hujan tu pula turun pada bumi yang mati. Macam mana Allah tahu bumi tu perlukan, bumi tu kering kontang mati? Macam mana? Allah Ta'ala buatlah. Caranya macam mana? Dengan gunakan angin. Okey. Lepas tu bumi mati tadi tu hidup, keluarlah tumbuh-tumbuhan. Kami beri minum air itu kepada sebahagian makhluk-makhluk kami.
termasuklah binatang ternakan. Binatang ternakan, dia perlukan air untuk hidup. Kalau binatang ternakan tak hidup, macam mana kita nak dapat 4 manfaat daripada ayat kita baca tadi tu? Dan juga untuk manusia. Lepas tu, hujung tu paling penting. Tuhan kata hujungnya, akatharun nasi illa kufura. Namun kebanyakan manusia itu tidak mahu, melainkan mereka berlaku kufur. Maknanya ramai yang kufur nikmat pada Allah Azza wa Jalla. Okey, habis tentang ayat ini. Nota pun habis. Okey, jadi moga-moga penjelasan ini dapat mengingatkan kita tentang apa? Itu yang pergi dekat yang ini. Mengingatkan kita tentang keagungan Allah. Di samping itu juga mengingatkan kita tentang nikmat Allah bagi. Jadi hujungnya kumpulan ayat ni bawa kepada mana? Bawa kepada bersyukur. Macam mana nak syukur? Macam mana nak syukur? Macam mana nak syukur itulah kena ambil semula ayat-ayat sebelum ni. Ayat sebelum ni apa? Macam mana kita nak bersyukur? Nak bersyukur tu kena ambil yang ciri orang-orang mukmin tu. Inilah. Macam ni nak bersyukur kepada Allah. Nak menambahkan lagi rasa syukur supaya nak khusyuk ni jawapan dia. Kita kena buat apa? Selepas ni nak baiki diri. Sebagai terima kasih kepada Allah. Sembahyang tu sembahyanglah betul-betul khusyuk dalam solat. Jaga diri tu. Jangan buat benda-benda yang sia-sia. Tanda terima kasih pada Allah. Tunaikan zakat. Jangan bakhil. Jangan kedekut. Lepas tu pula apa? Jaga kehormatan diri tu. Lepas tu mana-mana amanah tunaikan. Mana-mana janji tunaikan. Dan juga memelihara solat. Okey, jadi keenam-enam sifat orang beriman ni, inilah sebenarnya cara salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah. Jadi orang yang berusaha untuk khusyuk dalam solat adalah orang yang memang mengetahui keagungan Allah, jasa baik Allah Ta'ala, nikmat yang Tuhan dah bagi pada kita. Ini kita sebut tadi tu ya. Okey. Jadi kita nak terus ke ayat yang berikutnya. Okey, ayat berikutnya saya minta tuan-tuan dan puan ambil nota dekat link Telegram tu. Saya tak sempat buat edaran tapi ada dekat nota tu. Kita nak masuk ayat nombor ni. Kita nak masuk ayat nombor 23. Dapat tak nota untuk ayat 23? Ada tak? Cuba klik dekat Google Drive tu, nanti akan ada nota baru. Nota ni. Sebab kita dah habis ayat 22. Sekarang, kita nak berjalan dekat sini pula. Kita dah habis ayat ni kan? Cuba tengok sinopsis. Okey, sinopsis ni ada dekat nota siri 1 ya. Rujuk balik nota siri 1. Dekat sini. Kita dah habis dah ni. Kita sudah selesai. Dekat maklumat ni kita dah selesai ya. Ni. Sekejap ya. Oh, saya tak tunjuk nota ya. Saya tunjuk nota ke? Tak tunjuk nota ya? Ada Ustaz. Tak ada Ustaz. Ni. Ada tak ni? Ni, Ada. kisah Nabi Nuh alaihi salam dan kebinasaan kaum yang kafir. Ada. Okey. Sekarang kita nak bincang yang ni. Okey, kita dah habis maklumat ni. Alhamdulillah. Kumpulan ayat yang 12 sampai 22. Sekarang kita nak pergi yang dekat sini. Ni. Kita nak lihat kekuasaan Allah dari sudut yang lain pula. Kita nak merujuk kepada sejarah yang lampau. Kali ni kita akan masuk, kita akan pergi ke zaman yang lepas. Ni Allah bawa kita pula. Kalau sebelum ni Allah Ta'ala
suruh kita kenang apa yang ada sekarang pada haiwan ternakan semua tu kan. Sekarang bermula ayat ni, kumpulan ayat ni ingat. Okey, maknanya kita akan fokus kepada ni. Okey, sekarang kita nak bincang ayat apa ni? Kumpulan ayat ni. Kumpulan ayat 23 sampai 56. Okey, dapatkan nota tu dekat dalam Google Drive link yang saya berikan. Okey, sekarang ni kita tengok. Okey, kumpulan ayat 23 sampai 56 ni panjang juga ayat ni. Okey, sebenarnya nak fokus tentang apa? Kumpulan ayat 23 sampai 56 nak memberi fokus tentang keagungan Allah. Nak mengingat kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Tapi Allah menggunakan sudut lain. Sudut lain tu dari sudut pengutusan para nabi. Dalam erti yang sama, Allah nak cerita tentang umat-umat terdahulu. Sebab itu ilmu sejarah memang patut diajar kepada dalam pendidikan. Sebab Allah banyak menggunakan kaedah sejarah. Sebab sejarah ni dia membantu kepada menyedarkan, mengukuhkan manusia. Kan, alhamdulillah negara kita rasanya sejarah wajib lulus kot. Kan, sejak zaman bila wajib lulus tu. Tapi sejarah yang kita kena belajar, yang sepatutnya belajar sejarah bukanlah sejarah Malaysia saja, adalah sejarah yang ada di dalam Al-Quran. Kan gitu. Okey, jadi kumpulan ayat 23-56 ni, dia bawa kisah siapa tau? Sebenarnya kita dah ulas maklumat ni sebenarnya dekat siri pengenalan dulu, siri 1. Tapi tak apa, kita ulang balik. Kita kan manusia kan, perlu diingat-ingatkan selalu. Okey, jadi kita akan belajar beberapa kisah tau sebenarnya. Ada kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, umat-umat lain 3-5. Kita akan belajar 5 kisah. Okey, untuk pagi ni Allah mulakan dulu susunan dia kisah Nabi Nuh. Allah susun dulu kisah Nabi Nuh. Ini Allah susun ikut susunan lah. Okey, kisah Nabi Nuh. Okey, kisah Nabi Nuh ni dia diwakili oleh kelompok ayat 23 sampai 70. Ada berapa? 8 ayat 23 sampai 30. Kita akan fokus kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Maksudnya selepas ni kita akan beri tumpuan kepada kisah yang ada pada umat-umat terdahulu, tetapi secara ringkas saja. Okey, kisah Nabi Nuh. Jadi kita dah nampak dari hala tuju kita nak belajar tentang kisah Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam. Ada 8 ayat kot. Tak silap saya, ada 8 ayat di sini. Okey, kisah-kisah ni kita mulakan dengan nota yang baru. Nanti ambil dekat Google Drive. Kisah Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam. Okey, kita mulakan dengan ayat 23. Kenapa kisah-kisah orang-orang terdahulu ni terletak dalam suratul Mu'minun? Kan? Kisah-kisah ni sebenarnya ia beri pengajaran kepada kita. Nak jadi orang beriman ni, kadang-kadang sudut yang pertama, sudut menyebut nikmat. Kadang-kadang manusia ni, kalau kita sebut nikmat pada dia kan, dia nampak pada rahmat Tuhan tu. Tapi dia terlupa untuk membina rasa takut dia pada Allah. Jadi kali ni Allah menekankan sudut rahmat Allah hantar Rasul, dan juga Allah Ta'ala nak sebut tentang azabnya kepada orang yang menolak rahmat Allah dengan dihantar Rasul tu. Macam itulah sifat kita kan. Kita ni kadang-kadang nak cakap benda yang menyenangkan, kadang-kadang orang ambil kesempatan. Jadi cara macam mana? Dia takutkan dia.
supaya dia sedar sikit. Kita nak sebut pasal syurga pada setengah orang, dia dah banyak dapat rasa nikmat dekat dunia ni. Mungkin dia tak terkesan nasihat tu kalau cerita pasal syurga dekat dia. Maka nak bagi kesan pada dia, ada kala kita ingatkan dia tentang azab Allah, kemurkaan Allah. Macam itulah kaedah pembelajaran yang kita nak sampaikan kepada manusia. Okey, dia ada dua lah kan. Ada masa kita cerita tentang sifat rahmat Allah, ada kala kita kena cerita, ada sifat takut kepada Allah. Jadi kumpulan ayat yang selepas ini merujuk kepada membina sifat takut kepada Allah wa azza wa jalla. Seolah-olahnya macam, kalau kau tak salat, kau pernah dengar tak orang dulu diazab? Macam tu. Kalau kau tak nak tunaikan zakat, Allah boleh buat apa dekat kau? Kalau kau tak tunaikan amanah dan janji, engkau boleh dapat apa? Engkau boleh terima apa balasan dia? Ni dia kalau kita bertanya kan, kenapa Allah Ta'ala datangkan kaedah bawa kisah-kisah orang terdahulu? Mesti ada sebab. Jadi sebab dia yang itulah. Seperti yang kita sebutkan tadi itu. Kita lanjutkan. Boleh sikit lagi kita buat pengenalan ringkas saja. Lepas tu kita kena sambung ayat ni pada minggu depan. Nanti saya bagikan tuan-tuan dan puan-puan senarai kumpulan ayat tentang Nabi Allah Nuh. Saya ada nota tu. Senarai kumpulan ayat kisah Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam. Kenapa Allah Ta'ala letakkan kisah Nabi Allah Nuh terlebih dahulu? Kita sudah maklum Nabi Allah Nuh ni merupakan Rasul pertama yang Allah Ta'ala utuskan untuk membawa manusia yang melakukan kesyirikan. Kenapa? Kerana kita nak dapat title mukminun tu, mukminun sebenar-benar beriman. Okay, kita lanjutkan ya, tengok ayat 23 dulu. Okay, ayat 23 ni ayat permulaan kisah Nabi Allah Nuh. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumih. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya. Kaumnya tidak ada nama yang spesifik. Kaum Nabi Allah Nuh disebut kaum Nuh. Dia tidak ada nama yang spesifik macam kaum Ma'ad, macam kaum Thamud. Dia tak ada. Dia namanya memang kaum Nuh. Okey. Allah kata, sesungguhnya kami telah hantar Nabi Nuh kepada kaum dia. Masa Nabi Nuh sampai dekat kaum dia, apa Nabi Allah Nuh buat? Faqala ya qaum. Lalu dia berkata, dia tu maknanya Nabi Nuh, dia berkata. Dia kata, ya qaum. Dia kata, wahai kaum. Dia kata. Dia panggil lembut kaum dia. Guna istilah, wahai kaumku. Dia tak panggil, walaupun kaum dia telah buat syirik pada Allah, sembah patung-patung, dia tetap panggil dalam keadaan keadaan yang sangat menyenangkan. Dia tak panggil, woi orang yang keras kepala, woi orang yang tak. Dia kata, wahai kaumku. Dia kata apa? Dia kata, ya qaumi ibudullah. Dia kata, sembahlah Allah. Dia kata, beribadatlah hanya kepada Allah. Sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada ilah. Tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Okey. Dekat sini kan, dia bagi kita jawapan juga. Nak jadi orang beriman tu,
kena buat apa lagi? Adakah 6 sifat tu saja? Tidak. Dekat ayat-ayat ni, kumpulan ayat kisah-kisah terdahulu ni, sebenarnya Allah Ta'ala kata kalau kau nak benar-benar beriman, kau ikutlah apa yang Rasul-Rasul dulu telah sampaikan. Termasuklah apa? Sembahlah Allah. Okey, jangan tidak ada Tuhan lain selain pada dia. Lepas tu Nabi Allah Nuh takutkan umatnya dengan kata apa? Afala tattaqun. Tidakkah kamu mahu bertakwa? Nabi Allah Nuh mula-mula dia kata apa? Wahai kaumku, sembahlah dekat Allah. Sembahlah Allah. Tak ada Tuhan lain selain dia yang satu tu. Lepas tu Nabi Allah Nuh mengingatkan kaum dia. Kamu semua tak nak jadi orang yang bertakwa ke? Kamu semua tak nak jadi orang yang bertakwa? Apa maknanya? Okey, kita baca ulatan Ibnu Kathir. Ibnu Kathir kata, apa makna Nabi Allah Nuh kata, kamu semua tak mahu jadi orang bertakwa? Maknanya apa? Apakah kamu tidak merasa takut kepada Allah dengan tindakan kamu menyengutukan Allah? Ni ulatan dia. Sebab tu perkataan taqwa dia sangat dikaitkan dengan merasa takut. Ni kata kunci dia. Tapi belum detail lagi takwa tu apa. Lagi kita akan ceritakan. Ni. Sebab apa? Sebab apa? Kalau orang menyembah selain dari Allah, kan, Allah tidak suka. Maka kalau Allah tidak suka, Allah tidak redha, maka Allah Ta'ala berkuasa nak membinasakan, nak mengazab kepada orang yang Allah tidak suka. Ya Allah tidak redha tadi tu. Dengan perbuatan syirik. Jadi Nabi Allah Nuh mengambil kesempatan nak mengajak kaum dia supaya apa? Supaya carilah jalan. Supaya kamu semua ni tidak diazab oleh Allah. Cara dia macam mana? Kalau tak nak diazab oleh Allah, kena ada perasaan takut tu dulu. Kalau kamu takut pada Allah, tentulah kamu tidak mensyirikkan Allah. Jadi apabila kamu dah mensyirikkan Allah, membawa erti kamu tak takut kepada Allah. Jadi Nabi Allah Nuh mengajak kaum dia bertakwa, nak menunjukkan bahawasanya sebenarnya Nuh tu dia nak ajak kamu tak takut kepada Allah. Sepatutnya kamu ni binalah perasaan takut terhadap apa yang kamu dah buat tadi. Okay, itu adalah penjelasan ringkas tentang takwa tadi. Tapi tak habis lagi. Kerana takwa ni dia ada perincian dia lagi. Tapi kata kunci dia, perkara utama dia memang ada dengan dia kena ada perasaan takut. Ini memang tak nafikan. Ni merasa takut ni dia jadi perkara yang dikaitkan dengan takut. Tapi bukan pada perasaan saja. Takwa dia merasa takut kepada Allah. Tapi tak habis setakat perasaan. Dia tak habis. Sebab takwa ni dia ada perincian dia lagi. Tapi permulaan dia kena ada takut lah. Takut. Okey. Sebab itu kurang lengkap kalau kita kata takwa hanya perasaan takut. Tidak. Takwa ni permulaan dia memang dikaitkan dengan rasa takut. Okey, nak tahu lebih lanjut lagi, kita baca ulasan Ibnu Rajab Al-Hambali. Lepas tu saya suruh tuan-tuan ambil nota tu. Okey. Saya yang ni bahasa Arab lah. Terus pada terjemahan dia. Okey, kita tutup nanti dengan maklumat ni insya-Allah. Kelas kita pada pagi ni kita nak ulas apa sebenarnya takwa seperti yang dikempen oleh Nabi Allah Nuh
kepada kaum dia. Kita tengok ulasan Ibn Rajab Al-Hambali. Ibn Rajab Al-Hambali ni tuan-tuan, beliau ni adalah salah seorang ulama hadis yang terkenal juga. Ibn Rajab. Ibn Rajab ni dia ada memiliki banyak kitab. Antara kitab dia yang sangat bagus kita rujuk kitab yang mengulas panjang lebar hadis 40 An-Nawawi. Nama kitab tu adalah Jami' Al-Ulum Wal Hikam. Kitab tu sangat baik. Kalau orang tanya, kitab apa yang saya boleh rujuk kalau nak faham secara terperinci 40 hadis Imam Nawawi, maka cari kitab yang dikarang oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Okay, dalam kitab tu ada ulas pasal taqwa. Jadi saya ambil maklumat tu, saya letak dalam notan. Okay, apa maksud taqwa? Dia kata, maksud asal taqwa ialah seseorang hamba itu meletakkan pelindung yang dapat memelihara dirinya daripada perkara yang ditakuti dan diawasi. Ambil dulu makna ni. Makna ni sangat penting. Apa makna taqwa? Ambil dulu makna ni. Taqwa, dia ada kaitkan dengan kita buat sesuatu. Dia buat sesuatu, usaha, cari sesuatu yang boleh lindung kita daripada perkara yang kita takut. Sebab tu dia ada kaitan dengan takut. Okey, takut pada Allah. Okey, takut pada Allah tu, itu takwa juga tapi belum lengkap lagi. Dia bukan perasaan takut saja. Takut pada Allah, takut apa? Memang takut Allah murka. Takut Allah azab. Okey. Kalau dah takut kena azab Allah, so nak kena buat apa? Yang nak kena buat apa itulah tindakannya. Tetapi tindakan tu akan dibuat setelah ada perasaan takut kepada Allah. Tapi takut saja tak. Tidak lengkap takwa tu. Kerana takwa ni seseorang yang dia takut kepada sesuatu, jadi dia takut pada sesuatu tu, dia usaha tak nak jumpa yang dia takut tu, tak nak bertemu yang dia takut tu. Jelas tak faham maksud dia? Dari sudut asal dia. Okay, nak faham lagi, jom kita baca apa ulasan Abu Hurairah. Dekat sini, kita terus pergi kat sini. Nanti saya akan ulang balik. Siapa baca ulasan Ibn Rajab ni memang boleh faham. Lama ni orang sebut takwa. Kan? Apa tu takwa? Okay, mari kita baca. Okay, kita ambil contoh yang boleh faham Abu Hurairah. Okay, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pernah ditanya, orang tanya dekat dia tentang takwa. Dia jawab apa? Sangat bijak Abu Hurairah. Dia bagi satu contoh analogi. Dia kata apa? Pernah tak engkau lalu satu jalan yang berduri? Jalan berduri. Orang yang tanya tadi dia kata, yelah, aku pernahlah jumpa jalan tu ada duri. Abu Hurairah tanya kat dia, apa yang kau buat kalau kau tahu jalan tu ada duri? Dia jawab apa? Apabila aku nampak duri, aku akan elaklah dari duri tu. Kenapa dia elak? Nampak tak? Aku elaklah pada duri tu. Aku lepaskanlah duri tu. Ataupun aku tak nak lalulah tempat tu. Tengah faham tak maksudnya? Abu Hurairah kata apa? Itulah takwa. Dia kata, itulah takwa. Faham tak? Ambil balik maksud asal, ambil contoh ni. Okey, lelaki ni dia takut kepada apa? Lelaki ni dia ada perasaan takut kepada apa? Kamu boleh jawab. Dia takut kepada duri. Dia takut kepada duri yang dia nak pijak.
Benda yang berduri. Duri ni boleh bagi kesan apa kalau dipijak? Sakit. Sakit, luka, kan? Boleh berdarah kan? Duri ni benda yang lelaki tu takut. Okey. Jadi kalau kau dah takut pada duri, kau buat apa dekat duri tu? Tentulah lelaki tu dia takkan pijaklah duri tu, betul tak? Maka dia buat apa? Mungkin dia langkah, mungkin dia cari tempat lain. Okey. Soalan saya adalah, apa usaha, apa tindakan lelaki ni untuk dia elak dari duri yang dia takut? Apa dia buat? Yang dengar jawapan dia, betul tak? Dia buat apa? Dia elak, atau mungkin dia langkah duri tu, dia tak nak pijak, ataupun dia cari jalan lain. Nampak tak ada usaha? Dia takut benda berduri. Tapi takut saja tak boleh. Kalau kau tahu kat situ ada duri, kenapa kau beranikan diri pergi pijak duri tu? Jadi kalau takut kepada benda yang berduri, maka janganlah pijak. Jangan pijak, itulah usaha, tindakan. Itu yang Abu Hurairah kata apa? Itulah takwa. Dia kata, boleh faham tak? Ataupun kita boleh ambil contoh orang yang takut kepada kaca. Kalau kau jumpa kaca tu jatuh kat rumah, tiba-tiba nampak ada satu pinggan pecah, kaca, cawan pecah kan? Kau buat apa dengan cawan tu? Kau berani pijak ke? Taklah. Aku sapulah. Aku buanglah kaca tu. Sebab apa kau buang? Aku takutlah terpijak. Takutlah anak aku terpijak. Kita kata, perasaan takut kau kepada kaca tadi tu, engkau sapu dia, engkau buang dia, itulah takwa. Takwa, apa kaitan pula kaca dia dengan takwa? Fahamkan dia tadi tu. Sebab itu, takwa tu apa? Seseorang hamba itu meletakkan pelindung. Maknanya, dia cari mana-mana pelindung yang dapat pelihara diri dia daripada perkara yang dia takuti dan juga diawasi. Okay. Fahamkan tu dulu, baru senang nak fahamkan kenapa takwa dengan Allah. Bagaimana dikatakan bertakwa kepada Allah. Sekarang ni dengan Allah, kita takut siapa? Kita takut Allah, betul? Seperti mana orang takutkan duri. Okey, kita takut duri sebab apa? Sebab boleh melukakan, boleh mencederakan. Kalau dengan Allah pula, kita takut apa dekat Allah Ta'ala tu? Kita takut apa dekat Allah Ta'ala tu? Azab Allah. Kita takut azab Allah, kita takut kemurkaan Allah. Kenapa? Kerana kalau kena azab Allah, sama juga kalau kau dah terpijak juri tadi, kita dah faham kan? Tapi, kalau takut dekat azab Allah, takut neraka Allah, takut Allah murka, so apa tindakannya? Tindakannya itulah dikatakan takwa. Jadi, itu yang Nabi Allah Nuh kata, apa yang duk sembah Tuhan lain selain Allah ni, apa dia tak mahu bertakwa ke? Dia kata, tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya? Maknanya, Nabi Allah Nuh kata, apa ni tak nak usaha ke? Cari jalan lain, buat sesuatu yang Allah Ta'ala takkan azab korang. Itu dia kempen, tidakkah kamu mahu bertakwa? Takwa ni dia istilah yang ilmiah lah. Selalu digunakan dalam Quran. Tapi inilah. Okey. Kalau kita takut kepada azab Allah, kita buat apa? Kita buat apa? Kita buat apa tu usaha kita. Kaitkan dengan suratul Mukminun tu. Kita baca sebelum ni. Kita takut Allah azab kita. Jadi kita kalau semayang kena buat apa? Kena khusyuk.
Sembayanglah betul-betul sembayang yang Allah kehendaki. Jadi kita takut Allah azab kita. Kita solatlah. Jagalah rukun-rukun solat tu. Kalau takut kena azab Allah, tunaikanlah zakat. Tunaikan zakat. Solat tu adalah cara, usaha takwa. Jelas? Nampak tak? Kenapa Allah letakkan kisah-kisah ni dalam suratul Mu'minun? Jadi benda yang paling utama kisah-kisah Nabi ni, kalau tak nak Allah azab, janganlah syirikkan Allah. Nanti kita akan jumpa sifat orang mukmin yang lain ya. Nanti. Tapi kalau kita belajar dekat sini, cara dia sebenarnya, kenapa dia buat kisah-kisah Nabi ni, sebenarnya nak membina perasaan takut tu. Allah tu berkuasa. Okey. Kita sambung nanti insya-Allah pada kelas minggu depan minggu depan kita ulas semula tentang takwa ni. Dan kita akan habiskan kisah Nabi Allah Nuh. Kita tak ulas secara terperinci kisah Nabi Allah Nuh sebab kita fokus kepada ayat yang Allah letakkan sahaja dalam suratul Mu'minun ini. Okey, jadi saya berhenti di sini. Kita akan bincang lagi pada kelas yang akan datang. Jadi ada sebarang persoalan ke yang boleh saya bantu mana-mana yang saya tahu? Ustaz, Ya. bertanya sikit. Maknanya sifat-sifat orang yang bertakwa ni ada pada ciri-ciri orang yang beriman tu, yang 6 perkara yang kita dah belajar tu Ustaz ya? Ya. Yang 6 perkara kita belajar tu merupakan tindakan ataupun usaha untuk kita elak Allah murka kita. Faham kan maksud dia? Itu adalah tindakan, cara macam mana nak jadi orang bertakwa. Tindakan kita untuk mendapat takwa tu Ustaz ya? Ya, dalam hidup ni sebenarnya takwa ni perkataan dia besar, dia umum. Beriman dikaitkan dengan takwa. Perkataan beriman ni sebenarnya, beriman ni dia duduk, takwa ni dia besar. Takwa, dalam takwa tu dia ada beriman, beramal saleh. Dalil lain dia paling mudah nak faham, rujuk dalam awal-awal ayat suratul Baqarah. Ya Allah Ta'ala kata apa? Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa contoh orang bertakwa tu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah ayat yang mula-mula Allah sebut takwa. Daripada takwa itulah ada pecahan-pecahan dia. Kalau orang tanya, apa bukti kita seorang yang bertakwa? Kita beriman. Apa bukti kita seorang yang bertakwa? Kita mengerjakan solat, membelanjakan harta yang Allah beri, tunaikan amanah. Okay. Itulah tanda. Yang kita belajar 6 sifat orang beriman tu, itu adalah tanda orang yang bertakwa. Okay, ada soalan lain? Kalau tak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duri yang dipijak tu, duri tu tajam tu macam mana tajamnya duri? Tentulah duri yang tajam. Kalau Makcik Rohaya pijak tentu sakit. Duri tu tajam lah, tajam. Yang takut. Duri-durian pun orang tak berani nak pegang dengan tangan. Ya. Ikan pun takut, sakit. Duri ikan. Duri ikan, betul. Duri udang pun takut. Betul tak?
boleh tangan dia boleh jadi lebam terkena duri kan. Okey. Isunya adalah antara duri dengan azab Allah mana lagi berat? Tentulah azab Allah. Jadi fahamkan tentang analoginya takwa menggunakan contoh duri ataupun kaca ataupun paku boleh kita guna. Senang kita nak terang pada orang. Okey, jelas? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. terima kasih Um, Ustaz. Ya, Ada silakan. ada satu lagi pemahaman tentang takwa tu. Saya pernah baca yang Saidina Ali pernah ditanya lah tentang takwa tu, dia punya maksud yang dia explainnya adalah takutkan kepada Allah, al-khawfu minal jalil wal qana'ah bil qalil. Lepas tu al-isti'dad bi yaumir rahil, bersedia untuk pergi ke alam satu lagi tu. Lepas tu ada satu lagi tak ingatlah Ustaz. Okey. Jadi macam mana cara nak faham tu Ustaz? Wal qana'ah bil qalil wal isti'dad bi yaumir rahil tu. Konsep Okey. takwa tu lah. Ya, yang disebut tu sebenarnya dia kata orang yang bertakwa ni adalah orang yang sentiasa merasa cukup. Cukup ni, merasa qanaah cukup ni adalah salah satu cara untuk jadi orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur nak bentuk jadi rasa syukur dengan apa yang Allah bagi, salah satunya dia kena ada sifat qanaah, rasa cukup. Okey, kenapa? Kenapa tau? Kerana apabila kita merasa tidak cukup, dia ada kaitan dengan perbuatan mengundang rasa macam Allah bagi ni kita rasa macam tak cukup, faham tak? Kita rasa macam kita tak redha dengan pemberian apa yang Allah bagi. Lepas tu kalau tak ada sifat qanaah ni akan menyebabkan orang sanggup punya nak dapat sesuatu ni kan, akan menyebabkan dia cari dengan jalan yang salah. Faham tak? Kadang-kadang dia punya nak dapat sesuatu ni sebab dia rasa tak cukup apa yang ada pada diri dia, akan menyebabkan dia banyak habiskan masa nak cari benda tu. Kita faham kan? Itu dikaitkan dengan qanaah. Kalau macam bersediaan dengan hari akan datang tu, ialah maksud dia, kalau kita nak pergi hari akan datang bertemu dengan Allah, kita nak bawa apa? Kita nak bawa bekal apa? Tentulah bekal tu dengan yang kita tunaikan 6 sifat orang beriman yang kita belajar suratul mukminun tu. Tapi ada sifat-sifat lain ya. Bukan 6 tu saja. Dia nanti kita akan jumpa sifat yang lain. Maksud dia adalah semua tu, maksudnya nak pergi bertemu Allah mestilah kena ada bekal. Bekal tu apa? Kau bertemu dengan Allah, nanti Allah tanya, amanah yang diberikan dah tunai ke belum? Masa Allah bagi guna buat apa? Harta tu dapat macam mana? Allah akan tanya semua. Jadi orang bertakwa tu dia itu betul lah, itu seperti dia cerita tu umum lah. Tapi secara spesifik dia adalah buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Itulah takwa. Okey. Betul tu? Setuju yang tu? Okey, jelas tak? Faham tak qanaah tu? Faham. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fikum barakallah. Okey, ada soalan lain? Okey, kita berhenti di sini. Terima kasih banyak-banyaknya kepada penganjur kita ahsanu amala. Semoga Allah yang memberikan kebaikan, ya, memberikan ganjarannya. Juga kepada tuan-tuan dan perempuan semua, jazakumullahu khairan kerana dapat mengikuti pengisian pada pagi ini. Okey. Jadi kalau ada kelemahan saya sepanjang menyampaikan pengisian tadabbur ni, ada kekurangan, kelemahan, saya mohon ampun dan maaf. Dari hujung rambut hingga ke hujung kaki, sekadar itu yang mampu saya sampaikan.
ya, dengan kadar ilmu yang Allah beri, dan saya juga menggalakkan untuk kita bersama-sama berkongsi ilmu. Jika ada mana-mana kesalahan saya pada penyampaian, pada fakta dan sebagainya, tolong betulkan. Ya, kita sama-sama berada dalam Islam yang nasihat menasihati di antara satu sama lain. Silakan Kak Syidah kalau ada penutup. Sampai penghujungnya. InsyaAllah. Jazakallah khairan katsira atas ilmu sampaian pagi ini. Alhamdulillah, berkaitan dengan takwa berinci Ustaz jelaskan. Kalau tak faham lagi, tak tahu macam mana. Tapi hari ini alhamdulillah dapat yang baru, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Kita jumpa lagi pada minggu depan, insyaAllah. Okey, kita jumpa insyaAllah pada minggu depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.